Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi wa iqtafa bi atharihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Tepat lagi kita bertemu bagi menyambung bacaan buku Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad. Wa aqulu wa billahi taufiq. Kita masih lagi dalam bab ataupun pasal paman-paman atau bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ibu saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pihak ayah lah. Dipanggil, kalau bahasa Arab dipanggil akhwal. Akhwal jamak daripada khal. Kan khal ni bapa sebelah, bapa saudara sebelah ayah. Khalun. Kalau ibu saudara sebelah ayah dipanggil khalatun. Khalatun, khalun. Jamak dia akhwalun. Kan bapa saudara lah sebelah ayah. Kalau sebelah ibu dia panggil apa? Maaf, bukan khal. Ammatun, ammun, amam. Kalau khal ni sebelah ibu, minta maaf. Silap. Khal ni sebelah ibu. Kalau amam ataupun ammun sebelah ayah. Sebelah ayah. Mengigau. Belum tengah malam dah mengigau. Itu dia. Ini dia. Paman-paman Nabi, bibi Nabi dari pihak ayah dia panggil apa? A'mam, ammun, ammatun. Baik, di antara mereka kita dah baca itu kan, iaitu singa Allah dan singa Rasulnya serta penghulu para syuhada, iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Kita dah cerita berkenaan Hamzah Asadullah, kan, pada pertemuan yang lepas. Kemudian Al-Abbas, kemudian Abu Talib, Al-Abbas, kemudian Abu Talib yang bernama Abdul Manaf, kemudian Abu Lahab yang bernama Abdul Uzza, kemudian Az-Zubair, Abdul Ka'bah, Al-Muqawwim, Dirar, Qusam, Al-Mughirah yang bergelar Hajal, dan Al-Ghaidaq yang bernama Mus'ab, menurut riwayat lain Naufal. Sebahagian lagi menambahkan Al-Awwam. Tidak ada yang memeluk Islam di antara mereka kecuali Hamzah dan Al-Abbas. Hanya dua orang ni saja yang masuk Islam. Jadi tentang Hamzah bin Abdul Muttalib kita dah cerita radhiyallahu taala anhu, Sayyidus Syuhada Hamzah kan, dan Al-Abbas. Mungkin kita boleh cerita sikit berkenaan dengan Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Dia ni bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan umur dia ni memang lebih 2 ataupun 3 tahun lah daripada Nabi. Lebih tua 2 atau 3 tahun sahaja jarak dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu Abbas ni bernama Natilah. Dan ibu dia ni ada kisah dia. Dia ni wanita Arab yang pertama yang memakaikan sutra kepada Kaabah.
kelambu Kaabah, kain Kaabah tu kan, kain daripada sutera tu. Wanita orang Arab yang pertama yang memakaikan Kaabah tadi dengan kain sutera. Kerana apa? Ada cerita dia disebut di sini. Sebab dia satu hari Al-Abbas ni pernah hilang lah. Al-Abbas pernah hilang. Bila hilang, mak dia cari tak jumpa, mak dia bernazar lah. Jadi mana nazar ni pun berlaku juga di zaman jahiliah. Macam kita baca dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum tu kan, kisah bapa Nabi SAW Abdullah tadi kan, yang digantikan dengan 100 ekor unta kan, zabih kan. Maknanya Abdul Muttalib pernah bernazar kalau dia dapat menguasai Zamzam dan Mekah tadi, maknanya dia akan sembelih seorang daripada anak dia. Jadi undi kena kepada Abdullah bapa Nabi SAW, sampailah kisah dia digantikan dengan 100 ekor unta. Ada juga nazar berlaku di zaman jahiliah. Bila datang Islam juga mengikrarkan hukum nazar ni. Mana boleh kita bernazar, dan nazar itu adalah sebahagian daripada ibadat. Contohnya hari ini dia kata aku nak bernazar. Umpamanya kita pergi ke Mekah ataupun Madinah, kita kata hari ni aku nak bernazar, nak beriktikaf di masjid ni, Masjidil Haram ni, daripada terbit fajar ni sampai terbit fajar esok. Jadi wajiblah ke atas diri dia. Dia mewajibkan ibadat tu ke atas diri dia. Itu dipanggil nazar. Nazar yang sunnah. Adapun nazar yang tak sunnah ni itulah, kalaulah anak saya lulus SPM ni, saya nak sembelih kambing 3 ekor ke 5 ekor kambing ke, itu nazar yang tak sunnah. Kalau berlaku baru saya nak buat. Kalau tak berlaku saya tak buat. Ataupun itulah nazar yang kedekut kan, haji bakhil. Kan, itu dia. Baik, dia berlaku benda tu, maka dia bernazar kalau mak anak dia Al-Abbas jumpa ni, aku nak pakaikan Kaabah ni dengan sutera tadi. Maka dia pun cari-cari jumpa lah Al-Abbas tu, maka dia pun laksanakan nazar dia. Itu cerita dia. Jadi Al-Abbas ni di zaman jahiliah ni dia merupakan seorang rais juga, ketua juga. Jadi mana ketua ni, mana keturunan ketua lah ni. Keturunan ketua. Yang mana Abdul Muttalib pun ketua juga. Ya. Yang mana tugas untuk memakmurkan Masjidil Haram ni tugas Al-Abbas. Ini benar dia, walaupun kita tahu maklumat tambahan, mungkin ada yang tak tahu apa semua, kita boleh ulang balik kan. Pengetahuan kita insya-Allah bila kita ulang ni kita lagi ingatlah. Dan juga memberi minum orang haji di zaman jahiliah. Maknanya perbuatan memberi makan dan minum kepada orang-orang haji ni yang datang bermusafir berhaji di Baitullah tadi berlaku sejak zaman jahiliah. Hari ni kita tengok yang yang duk bawa air dalam tung tu kan. Dia dah tulis kan keluarga apa? Bin Laden ke apa keluarga tu. Dia ada keluarga dia yang tugas dia untuk memberi minum, menyediakan air di dalam Masjidil Haram tadi kan. Yang mana kita ni masuk masjid kita minum, keluar masjid kita minum kan, air Zam-Zam kan, percuma, masya-Allah. Kalau di sini kita meragui kesahihan dia. Dulu kita tak meragui, tapi dah masuk dalam Facebook dekat Jawa Tengah sana kan, depa dah tangkap lah satu orang ni, dia buat berkontainer maknanya air Zam-Zam, botol-botol yang sama, mungkin rasa pun dekat-dekat nak sama juga, payau tu kan. Jadi kita pun nak beli susah, betul ke ni sampai macam tu dah sekarang ni. Jadi was-was dah. Tu dia. Jadi kalau dekat sana minumlah sepuasnya kan. Seronok, masya-Allah. Ya, siapa boleh pergi tiap-tiap tahun pergilah. Kan? Macam saya ni susah lah sikit yang pasport dia pegang. Teringin juga nak pergi kan. Ni bulan 12 ada kawan. Bulan 12 apa dah habis lah bulan 12 ni. Bulan 2 ni kan. Kawan kata boleh pergi tak? Susah sikit lah pasport dulu dekat mereka kan. Kena buat surat. Ni kalau rakam mereka tengok, nak pergi. Kena buat surat. Kalau buat surat pula, aduh, cerita dia kan. Jadi seronok kalau boleh pergi. Kan, abang ada duit insya-Allah. Tak habis rezeki kita kalau kita pergi, balik rezeki bertambah lagi insya-Allah. Jangan kata pula kita dah pergi dah, bagi orang peluang oleh pula pergi. Tak, ibadat ni macam tu. Ibadat ni berlumba-lumba. Siapa ada duit, tu rezeki dia. Siapa rezeki dia, boleh pergi tiap-tiap tahun. Masya-Allah. Kalau boleh nak duduk sana terus lah. Tapi memang orang kata apa, angan-angan je kan. Tak tahulah bila boleh duduk sana. Tapi nampak gaya tipis harapan nak duduk di sana kan. Tak apalah insya-Allah. Aduh.
Itu keadaan dia. Maknanya memakmurkan Masjidil Haram ni tugas dia. Ketua tadi adalah Al-Abbas bagi minum kepada orang-orang haji. Jadi maknanya tugas dia juga untuk tidak membenarkan sesiapa untuk bercakap perkara yang keji di dalam Masjidil Haram. Maksud dia ketua. Kalau siapa-siapa cakap, dia report. Orang report kepada Al-Abbas, orang ni kenalah denda ke apa ke. Zaman jahiliah. Jadi tak ada siapa yang boleh membantah. Tak ada siapa boleh membantah. Kenapa? Kerana puak Quraisy telah bersatu hati untuk menegah perbuatan itu. Maksudnya puak Quraisy dia ramai kan. Kalau dengar siapa-siapa cakap benda keji dalam masjid tadi, kena usir ke apa, kena halau keluar ke apa, daripada masjid tadi, cakap keluar. Jangan cakap dalam masjid. Zaman jahiliah tu. Ini dia. Ini disebut kisah ni dalam kitab Usudul Ghabah. Disebut dalam kitab tu kisah dia. Kemudian antara hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Umar bin Al-Khattab, bahawa Umar Al-Khattab ni cerita tentang kelebihan Al-Abbas. Kelebihan dia, Umar bila dia jadi khalifah Amirul Mukminin radhiyallahu anhu, apabila berlaku kemarau, hadis ni ramai kita tahu kan, terutamanya kita orang yang berpegang nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu hadis ni, hadis tawassul, bertawassul, hadis tawassul. Tawassul yang dibenarkan, tawassul yang tak dibenarkan. Baik, apabila berlaku kemarau, maka Umar dia pergi cari Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Maka Umar kata, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyika atau binabiyyina fatusqina. Ya Allah, dulu kami bertawassul kepada nabi kami, maka engkau telah turunkan hujan ke atas kami. Apa maksud bertawassul dengan nabi kami? Kami pergi jumpa, ya Rasulullah, kan peristiwa hadis tu yang mana seorang kata, ya Rasulullah, dah binasa dah tanaman, segala haiwan dah mati kemarau. Berdoalah Nabi di atas mimbar. Maka Nabi berdoa, minta diturunkan hujan, maka diturunkan hujan sampai lebat. Maka orang teriak, ya Rasulullah, dah binasa habis tanam-tanaman, binatang terdekat pun lemas semua macam Kelantan tu kan. Hari ni kita di Kelantan. Maka Nabi kata, Allahumma hawalaina ala alaina. Ya Allah, ubahkanlah dia ke lembah-lembah, ke wadi-wadi, ke gunung-gunung sana, kan? Maksudnya bukan pada kami. Jadi Nabi yang salah berdoa, bertawassul dengan doa Nabi SAW dulu. Tetapi kini, kata Umar, dia kata, wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyyina fasqina. Dan sekarang kami bertawassul kepada engkau, ya Allah, dengan doa bapa saudara Nabi kami, maka turunkanlah hujan ke atas kami. Qala, kata Anas, fayusqauna, maka mereka pun ditimpakan hujan, maka hujan pun turun dengan doa Al-Abbas tadi kan, radhiyallahu taala anhu. Ini di antara kelebihan Al-Abbas lah. Dia maknanya jelaslah hadis ni. Kenapa Umar tak pergi ke kubur Nabi untuk bertawassul kepada kubur Nabi SAW macam yang diperbuat hari ni kan. Bahkan apa yang diperbuat hari ni bukan kepada kubur Nabi pun, tapi ke kubur syekh wali yang mereka anggap wali keramat si fulan. Bermunajat dekat kubur tu, minta pada kubur tu. Bila kita kata benda ni syirik, dia pun marah dekat kita. Maka berlakulah label tadi kan, penlabelan tu. Macam-macam label lah. Nak buat macam mana? Penat. Sampai dia kata, dia tulis dalam Facebook, dia kata patutlah banjir Kelantan sebab puak mujassimah ni ramai membanjiri Kelantan. Puak mujassimah, dia kata, kita beriman sebagaimana yang Allah sebut dalam Quran. Kita tak ubah lafaz Quran, kita tak ubah makna Quran. Dia kata kita ni mujassimah pula, mengatakan Allah ada tangan tu. Macam-macam dia kata. Dia tambah pula, dia kata, kita kata Allah duduk bersila di atas arasy. Siapa kata Allah duduk bersila? Siapa kata? Depa kata. Depa tu siapa? Yang menuduh orang tadi lah. Tu dia. Tapi tu, tuduh orang ni memang seronok kan? Tak payah tambah gula garam, tak payah bubuh ajinomoto, manis dan lemak, kata dekat orang tadi. Maksiat dosa tadi seronok. Itu dia. Baik, di antara hadis lagi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala tentang Al-Abbas dari Abi Hurairah
radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah SAW memerintahkan supaya dibayar zakat, maka dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada ni Mana'a Ibnu Jamil. Ibnu Jamil tak mau bayar zakat. Khalid bin Al-Walid tak bayar zakat. Al-Abbas bin Abdul Muttalib tak bayar zakat. Maka Nabi kata, kan, ma yanqimu Ibnu Jamil. Ibnu Jamil ni tak bayar zakat. Yang mana dulu dia fakir, kemudian Allah kayakan dia. Begitu juga Rasulnya. Lepas tu dia tak mau bayar zakat pula. Ini salah lah. Orang ni salah. Adapun Khalid, Nabi kata, kamu telah menzalimi dia. Dia telah wakafkan seluruh harta benda dia, kuda, tali kuda dia, segala apa benda yang dia ada, dia wakafkan fi sabilillah ta'ala tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Khalid bin Al-Walid. Adapun Al-Abbas bin Abdul Muttalib adalah bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia adalah atasnya sedekah, wa misluha ma'aha, dan sepertinya bersamanya. Mana Nabi kata dia kena bayar zakat, dan sepertinya bersamanya, maksudnya kena sekali ganda lah. Sekali ganda, mana Nabi bayar untuk dia dan bayar untuk pak saudara dia. Sekali ganda lah. Itu di antara kelebihan Al-Abbas. Di antara kelebihan Al-Abbas lagi, padahal dia ni masuk Islam lewat, kan? Masuk Islam lewat. Yang mana Al-Abbas ni bila dia masuk jumpa Nabi SAW, hadis, kan, daripada Abdullah bin Al-Haris, dia masuk jumpa Nabi SAW dalam keadaan muka dia tu macam nak marah. Wajah dia wajah orang nak marah tadi, kan. Nabi tengok muka dia, Nabi kata, apa yang menyebabkan engkau marah? Nabi dengan pak saudara dia ni, kita kata lebih kurang kawan lah, umur 2 tahun je, kan. Yang ni 60, yang ni 62 ataupun 63, lebih kurang macam tu lah, macam kawan lah. Bapa saudara dengan anak saudara. Itu. Jadi kata, ya Rasulullah, dia kata, kami dengan orang Quraisy dapat apa di Madinah ni? Apabila mereka bertemu dengan kami, dan orang-orang Madinah jumpa dengan kami, mereka tengok kami dengan wajah yang tidak manis. Itu dia. Jumpa kami tengok muka macam muka tak manis lah, okay? Berselisih, muka tak senyum apa semua. Maka bila Nabi dengar, Nabi marah. Ghadiba Rasulullah SAW sehingga ihmarra wajah rupa dia jadi merah. Kemudian Nabi kata, wallazi nafsi biyadihi, demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, kan? Hadis sebut yadihi, yadun, tangan Allah. Dia berkata, Nabi kata macam tu, dia nak ubah apa? Dia berkata ni kinayah saja, pinjaman saja, dengan makna kuasa. Macam gitu, pusing betul pula. Bila Nabi sebut macam tu lah. Tidak masuk iman ke dalam hati seseorang sehingga dia menyintai kamu kerana Allah dan kerana Rasulnya. Nabi kata tidak akan masuk iman dalam hati seseorang sehingga mereka mencintai kamu Al-Abbas sebagaimana mereka mencintai Allah dan Rasulnya. Summa qala, kemudian Nabi kata, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, barang siapa yang menyakiti bapa saudaraku, maka sesungguhnya dia telah menyakiti aku. Faqad adzani. Fa inna ma'amur rajul sinwa abihi, sesungguhnya bapa saudara kepada seorang lelaki, bapa saudara sebelah ayah seperti ayahnya. Maksud dia, orang Kedah tahu waris apa? Waris keras, kuat. Maksud dia waris dia tu kuat lah. Waris sebelah ayah tadi, kan. Itu. Ini dia hadis riwayat Tirmizi tentang kelebihan Al-Abbas. Kemudian antaranya hadis daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Hadis yang sama dengan hadis di atas tadi saya baca tadi. Hadis dalam Ad-Dilalat As-Sam'iyah tentang tawanan Badar, tentang Al-Abbas yang telah ditawan pada hari Badar, kan kita baca bahawa Al-Abbas telah ditawan pada hari perang Badar, kan, kena tawan.
yang mana dia termasuk di kalangan orang yang ditawan pada hari Badar. Dikatakan bahawa dia keluar daripada Mekah itu kerana dipaksa keluar. Dan riwayat menyebutkan bahawa dia tu telah Islam sebelum tu. Ada riwayat menyebutkan macam tu. Wallahu ta'ala alam. Jadi apabila dia ditawan, diikat. Bila diikat, Nabi SAW tadi berasa tak seronok lah. Bapak saudara dia tadi kan, macam ayah. Bapak saudara tadi macam ayah lah, kena ikat. Jadi malam tu Nabi tak tidur, tak boleh lena. Maka sebahagian daripada para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah yang menyebabkan Rasulullah tak boleh tidur?" Nabi kata, "Aku tak boleh tidur disebabkan aku dengar bunyi dengkuran Al-Abbas. Ashar li'anin Al-Abbas." Aku tak boleh tidur sebab aku dengar Al-Abbas berdengkur. Letih sangat Al-Abbas ni, macam ayah dia. Teringat macam ayah dia lah, bapak saudara dia. Maka bangun seorang lelaki daripada kaum, maka dia pun membuka ikatan Al-Abbas tadi. Dia buka ikatan. Maka Nabi kata, "Pasal apa aku tak dengar Al-Abbas berdengkur lagi? Kenapa aku tak dengar lagi dia berdengkur? Macam keletihan macam tu lah." Kata sahabat, dia kata, "Saya dah buka tali dia Rasulullah. Saya dah buka dah tali ikatan dia." Maka Nabi kata, "Buatlah seperti itu kepada semua tawanan." Ini dia. Itu hadis yang disebut dalam Takhrij Ad-Dilalat As-Sam'iyah, kitab dia itulah. Jadi di antara kelebihan Al-Abbas. Kemudian pada hari Al-Aqabah. Hari Al-Aqabah ni hari sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Maknanya datang Al-Ansar daripada Madinah nak ajak Nabi SAW pergi ke tempat mereka. "Ya Rasulullah, tempat kami tak ada ketua, jumlah ke tempat kami. Kami dah beriman dan kami boleh tarik keluarga kami beriman." Maka bila mereka ajak Nabi macam tu, Al-Abbas ada sekali lah. Masa tu Al-Abbas tu tak masuk Islam lagi, belum Islam. Ada dia. Tapi dia jaga anak saudara dia sungguh. Dia jaga. Daripada Hisham bin Urwah, daripada ayahnya, riwayat tadi, dia berkata, Al-Abbas bin Abdul Muttalib memegang tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Aqabah. Ketika datang 70 orang Al-Ansar. Ini sebelum Nabi berhijrah. 70 orang datang. Ya. Maka dia kata kepada Pak Al-Ansar tadi, "Kalau kamu nak ambil Rasulullah, nak Muhammad ni, kamu kena buat perjanjian lah. Kena buat perjanjian, maksud dia kamu kena jaga dia sungguh-sungguh. Kamu tak boleh nak biarkan dia macam tu saja." Maka dia pun setuju untuk menjaga Nabi SAW. Maka Al-Abbas pun membenarkan. Itu kisah dia. Ini adalah kitab Fadail As-Sahabah, karangan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Dia antara sedikit lah tentang kelebihan Al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Di antara kelebihannya lagi, dalam peristiwa perang Hunain, dia dengan Abu Sufyan, di antara orang yang mengawal bagal ni bukan unta, ada beradik unta dia kacukkan antara unta dengan himar tadi kan, bagal. Jadi kawal bagal Nabi SAW tadi. Itu maknanya di antara apa yang dia buatlah daripada menjaga Nabi SAW. Itu tentang Al-Abbas yang kita tahu kan. Jadi saya sebut tentang Al-Abbas dan Hamzah, yang dua orang ni yang masuk Islam. Yang lain semua tak Islam lah, macam Abu Talib kan, tidak Islam. Baik, ada pun bibi beliau sallallahu alaihi wasallam dari pihak ayah adalah Safiyah, ibu Az-Zubair bin Al-Awwam, kemudian Atikah, Barrah, Arwa, Umaymah dan Ummu Hakim Al-Bayda. Di antara mereka yang memeluk Islam adalah Safiyah. Para ulama berbeza pendapat tentang keislaman Atikah dan Arwa. Sebahagian mereka membenarkan keislaman Arwa, wallahu taala a'lam. Tentang Safiyah ni kita boleh baca sikit tentang manaqib dia ataupun kelebihan dia Safiyah ni kan. Sebab dia dah Islam, kita boleh cerita tentang dia sedikit sebanyak. Safiyah tadi, Safiyah binti Abdul Muttalib.
Ini bapa, ibu, saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita panggil ammah lah kan, ammatun. Dia ni dah Islam lah, semasa di Mekah dah Islam. Dia berkahwin, 2 kali berkahwin. Perkahwinan yang kedua maknanya dapat anak yang bernama Az-Zubair. Anak dia Az-Zubair, kita baca kisah Az-Zubair bin Al-Awwam kan, kisah dia hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni Az-Zubair. Az-Zubair ni dia mati dibunuh dalam peperangan. Maksud dia apabila berlaku pertelingkahan, Aisyah radhiyallahu taala anha keluar untuk mengislahkan, dia keluar. Jadi berlakulah sedikit peperangan di antara tentera Ali dan tentera Aisyah. Di situ ada Az-Zubair, ya kan? Jadi Ali ingatkan Az-Zubair tentang hadis Nabi sallallahu, maka Az-Zubair pun teringat balik. Maka dia keluar dari situ, dia pergi satu tempat, di nama tempat tu Wadi As-Siba'. Zubair tadi dia sembahyang di situ, maka datang seorang bunuh dia daripada belakang. Itu Az-Zubair. Ini semua pahlawan-pahlawan hebat tadi. Tentang Safiyah, dia ni mak dia bernama Halah bintu Wahab. Halah bintu Wahab ni kahwin dengan Abdul Muttalib, saudara perempuan kepada Aminah, ibu Nabi SAW. Jadi maknanya saudara tadi, satu kahwin dengan ayah, satu kahwin dengan Abdullah, anak tadi. Halah tu saudara perempuan kepada Aminah, mak Nabi SAW. Dia kahwin dengan Abdul Muttalib, dapat anak nama Safiyah. Maknanya sekarang yang ayah kahwin dengan adik ataupun kakak, anak dia kahwin dengan adik. Dia kata keluarga 69. Kan? Tapi itulah dia yang berlaku kan. Itu cerita dia. Jadi maknanya dia dari satu sudut, dia adalah ibu saudara sebelah ayah dan ibu saudara sebelah ibu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Dalam masa yang sama dia ibu saudara sebelah mak dan sebelah ayah. Jadi suami dia yang kedua, suami dia yang pertama adalah saudara lelaki kepada Abu Sufyan. Suami dia yang kedua adalah saudara lelaki kepada Khuwailid, kepada saudara lelaki kepada Khadijah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Awwam bin Khuwailid. Yang mana isteri Nabi adalah Khadijah binti Khuwailid. Itu dia. Dan dia juga ialah saudara perempuan kepada Hamzah, syahid, Sayyidus Syuhada lah. Tentang Safiyah tadi. Jadi ada kisah dia ketika dia mentarbiah, melatih anak dia. Dia mendidik anak dia Az-Zubair. Macam mana disebut dalam hadis kisah ni, atau dalam sirah kisah ni. Dia ni seorang ibu yang sangat tegas lah. Dia ajar anak dia ni pukul. Dia pukul teruk-teruk, bukan sikit-sikit. Sehingga sebahagian saudara dia marah dekat dia. Kenapa kamu ni nak ajar anak? Kamu nak bunuh anak ke kamu nak ajar anak? Maka dia jawab, dia kata, aku bukan nak bunuh dia, bukan aku benci dekat dia, tapi aku nak latih dia nak jadi seorang pahlawan yang kuat. Maksud dia dah tahan lasak. Bila dah kena pukul selalu ni, dia tak heran dah. Orang Kedah kata mangli. Orang Kedah ada orang Kedah di sini tak ada kan. Dia kena selalu, dia tak heran dah. Bubuh pergi kayu besar mana pun, dia tak heran dah. Maknanya dia ajar mak dia ajar anak dia macam tu, jadi kuat. Di samping tu dia jadi taat juga. Seorang yang kuat dan seorang yang sangat taat kepada Allah dan Rasulnya, juga taat kepada ibunya. Ini dia. Sehingga mak dia tadi menghendaki supaya anak dia tadi kuat dan hebat, dia macam 1000 orang lelaki. Kekuatan dia, jiwa dan sebagainya kuat macam 1000 orang. Laqad kana rajulan bi alfi rajulin, dia kata. Itu sebagaimana
yang telah disebut oleh Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu ketika dia menulis surat kepada Amr bin Al-As. Mana ketika Amr bin Al-As nak buka Mesir tu kan? Mesir tu. Dia kata apa? Kata dalam surat dia, kata Umar kepada Amr, "Inni amdattuka bi 4,000 rajulin." Dia kata, aku hantarkan kepada engkau dengan 4,000 pahlawan. Ala kulli alfin minhum rajulun maqamu alf. Di atas 1,000 tu dia kata ada seorang lelaki yang mana dia tu seperti 1,000 yang lain. Seorang lelaki dia tu macam 1,000 orang yang lain. Tentang Az-Zubair tadi kan, kehebatannya ini disaksikan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Itu dia. Tapi Az-Zubair ni juga salah seorang yang dijanjikan syurga, 10 orang daripada al-asharah al-mubashsharuna bil jannah, 10 orang yang dijanjikan syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita kira siapa mereka ni. 4 orang kita tahu dah kan, siapa? Khulafa' ar-Rasyidin. Yang kelimanya Talhah bin Ubaidillah, yang keenam Az-Zubair bin Al-Awwam, yang ketujuh Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Sa'id bin Zaid, kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu taala anhum. Ini dia. Dan Az-Zubair juga seorang daripada ahli syura yang 6 tu lah. Ketika Umar dia kena tikam tu kan, dia lantik 6 orang untuk mesyuarat sama-sama mereka nak lantik siapa jadi khalifah kan. Osman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Az-Zubair bin Al-Awwam. Semua al-asharah al-mubashsharuna bil jannah depa ni. Yang Umar tetapkan depa tadi sebagai pengganti dia lah. Maksud dia supaya mereka mesyuarat sama sendiri nak lantik siapa jadi khalifah. Itu cerita dia. Baik, sikit lagi kisah jihad dia. Macam mana dia ni seorang wanita yang juga berjihad, dan dia juga wanita pertama dalam Islam yang membunuh musuh Islam, orang Yahudi kan. Kisah dia. Dalam perang Uhud, umur Safiyah ni dekat-dekat 60 tahun umur dia. Dia keluar di jalan Allah Ta'ala sebagai mujahidah, berjihad juga. Maksudnya tolong bagi air, minum, berubat orang sakit, semua yang luka-luka tadi kan, dalam perang Uhud. Bahkan dia memikul senjata mempertahankan Nabi SAW ketika orang yang atas bukit tu kan lari bukan pasal apa, dia tengok orang musyrikin dah lari dah, dia pun dah kata rampasan perang bawah tu kan, pakat turun daripada bukit tu, dia panggil Jabal Rumat tu kan. Musyrikin naik, maka dalam keadaan kucak kacir tu dia ambil senjata lawan Safiyah tadi kan. Kita orang lelaki pun takut. Ni orang perempuan cukup berani. Itu dia. Ini di antara kisah Safiyah. Begitu juga kita baca minggu lepas, 2 minggu lepas, kisah Hamzah bagaimana dia dibunuh kan, sehingga Nabi larang tahan Safiyah jangan datang ke sini kan. Safiyah dia orang yang cekal, yang kuat tadi, dia tak kisah. Kemudian dalam perang Khandaq dia dah bunuh seorang Yahudi. Perang Khandaq tadi kan Nabi SAW sibuk dalam mempertahankan Madinah tadi daripada serangan luar tentera Al-Ahzab kan. Kemudian ada Yahudi yang masuk menyelinap nak tengok, maksud dia ada siapa-siapa yang lemah apa semua, dia pun nak serang daripada belakang. Maka Safiyah tadi dia bertindak, dibunuh Yahudi tadi. Itu kisah dia. Ini di antara secara ringkas lah kita sebut tentang kisah Safiyah kan, ibu saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Para ulama berbeza pendapat tentang keislaman tu baca tadi kan. Paman beliau sallallahu alaihi wasallam yang tertua adalah Al-Harith. Dan yang bongsu adalah Al-Abbas. Sebab tu Al-Abbas dekat-dekat umur dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kata apa, jarak dia 2 tahun ataupun 3 tahun. Dari Al-Abbas lahir keturunan sangat banyak hingga memenuhi negeri-negeri. Dikatakan pada masa Al-Ma'mun diadakan perhitungan, dan ternyata ni dikatakan ruwiya, mana tak pastilah, tak pasti.
Dan ternyata keturunan Abbas mencapai 600,000 orang. Ini dikatakan. Tapi pendapat ini sulit diterima, kata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, sebagaimana tidak tersembunyi lagi. Demikian pula keturunan Abu Talib, bahkan lebih banyak, serta Al-Harith dan Abu Lahab. Nah, ceritanya keturunan tadi sangat ramai lah, kan? Jadi mana keturunan Nabi ni ramai lah, kan? Siapa-siapa pun boleh mengaku dia keturunan Nabi. Kita pun keturunan Nabi juga. Tapi Nabi Nuh lah yang kita tahu ya, Nabi Adam lah, kan? Keturunan Nabi Adam. Siapa nak sangkal? Tak ada siapa pun nak sangkal bahawa kita ni semua keturunan Nabi, iaitu Nabi Adam alaihissalam, Abul Bashar, kan? Bapa manusia. Tapi kalau keturunan Nabi pun fasik, mubtadi', ahli bid'ah, duk bangga apa? Ya kan? Tak ada guna juga keturunan Nabi pun. Tak nak buat apa juga. Itu dah. Sebahagian ulama menjadikan Al-Harith dan Al-Muqawwam nama untuk satu orang, orang yang sama. Sebahagian lagi menjadikan Al-Qaidaq dan Hajlan nama untuk satu orang. Ini khilaf pendapat di kalangan ulama. Itu dia. Masuk pula kita kepada pasal isteri-isteri beliau sallallahu alaihi wasallam. Khadijah radhiyallahu taala anha. Isteri Nabi SAW yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid Al-Qurashiyah Al-Asadiyah, kabilah Bani Asad. Beliau SAW menikah dengannya sebelum diangkat menjadi Nabi. Ketika itu Khadijah berusia 40 tahun. Nabi SAW tidak menikah dengan wanita lain hingga Khadijah meninggal dunia. Anak-anak beliau SAW semuanya berasal dari Khadijah kecuali Ibrahim. Khadijah lah yang menopang, maksudnya menyokong beliau sallallahu alaihi wasallam mengemban misi kenabian, berjihad bersamanya dan berkorban untuk beliau sallallahu alaihi wasallam dengan harta dan dirinya. Allah Subhanahu wa taala mengirim salam untuk Khadijah melalui perantara malaikat Jibril. Kekhususan ini tidak pernah diberikan kepada wanita manapun selain Khadijah. Beliau wafat 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Ini adalah ringkasan tentang biodata Khadijah. Mungkin kita boleh panjangkan sikit cerita berkenaan dengannya berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih. Jadi kelebihan Khadijah ni, mana kita tahulah kelebihan, cumanya kita ingatkan hadis-hadis tentang kelebihan Khadijah radhiyallahu taala anha. Khadijah bintu Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, yang mana nasab dia, keturunannya bertemu dengan nasab Nabi SAW pada datuk mereka yang kelima, iaitu Qusay bin Kilab. Maksudnya bertemu nasab itu dengan Nabi SAW pada Qusay. Jadi maknanya dia ni adalah ibu-ibu orang-orang yang beriman, ummahatul mukminin, yang paling dekat nasab dia. Nasab ni mana keturunan. Nasab ni mana dia keturunan. Nasab ni bahasa Arab, kan? Nasab mana keturunan yang paling dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara isteri-isteri Nabi yang lain. Dan Nabi tidak pernah berkahwin dengan keturunan Qusay selain Khadijah kecuali Ummu Habibah binti mana ya? Ummu Habibah binti apa? Binti Ummu Habibah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam binti kan? Kuis bagi hilang mengantuk sikit. Kalau mengantuklah. Anak perempuan kepada siapa? Abu apa? Abu Sufyan. Anak perempuan kepada Abu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abu Sufyan. Itu dia. Baik. Ini di antara wanita Arab yang terkaya lah. Wanita Arab yang terkaya dan keturunan yang mulia, kan? Ketika Nabi SAW mengahwini dia, umur Nabi 25 tahun, ya, yang mana sebelumnya dia pernah berkahwin. Khadijah radhiyallahu ta'ala anha pernah berkahwin sebelum berkahwin dengan Nabi SAW. Itu pernah berkahwin dengan Abi Halah bin An-Nabbash bin Zurarah At-Tamimi, Halif Bani Abdiddar, penyokong kepada, maksudnya Bani, pengikut setia lah, begitulah, kepada Bani Abdiddar. Dan dia tinggal bersama dengan Nabi SAW sehinggalah Allah Ta'ala lantik Nabi menjadi Rasul. Dia wanita pertama yang beriman
dan membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Kita baca sirah, kita baca hadis tentang bagaimana Nabi tadi dalam peristiwa-peristiwa dalam Gua Hira tu kan datang Jibril kan, Nabi balik dalam keadaan takut-takut kan. Jadi Khadijah dia menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Dia kata, "Wallahi la yukhzika Allahu abada." Allah tidak akan mensia-siakan engkau. Innaka la tasiluh rahim, engkau sentiasa menghubungkan silaturahim. Wa tukrid dhaif, kan? Wa tu'inu ala nawaibid dar, engkau sentiasa memuliakan tetamu, kemudian sentiasa memberi pertolongan kepada orang-orang yang merempat tadi. Itu dia. Malah Khadijah tadi dia yakin sungguh ini bukan musibah, bahkan ini busyra, bisyarah, khabar gembira kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca dalam sirah tu kan kisah macam mana dia bawa pergi jumpa sepupu dia, Waraqah bin Naufal tadi kan. Dia kata, "Wallahi innaka la nabiyyu hadhihi al-ummah." Kan? Ja'aka an-namus alladhi ja'a Musa alaihi salam, kan? Datang kepada engkau namus makhluk yang bersayap yang datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Maka itu cerita bagaimana Khadijah tadi dia menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Dan dia termasuk di antara wanita yang paling sempurna di kalangan kaum wanita. Seorang yang sangat bijak, mulia. Itu dia. Dan daripada ahli syurga. Dan Nabi SAW sentiasa memuji dia, sehingga selepas dia mati pun Nabi duk sebut-sebut lagi. Itu yang buat Aisyah tadi rasa cemburu. Dan Nabi sangat-sangat memuliakan dia walaupun selepas dia mati. Dan ketika dia hidup, jelas Nabi tak pernah kahwin dengan orang lain, kan? Tak kahwin dengan orang lain. Padahal 25 dengan 40 tadi jauh juga, kan? Jarak umur tadi kan. Yang mana semua anak-anak Nabi SAW daripada Khadijah, kecuali Ibrahim lah daripada Maria, kan? Itu dia. Jadi wafatlah dia 3 tahun sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Di sana ada beberapa hadis yang sahih yang menyebut tentang kelebihan Khadijah radhiyallahu taala anha. Di antara dia apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dengan sanadnya kepada Afif bin Amr Al-Kandi. Kata Afif, "Kuntu imra'an tajirah." Dulu zaman jahiliyah, dia kata Afif, aku seorang peniaga. Wa kuntu sadiqan lil Abbas bin Abdul Muttalib fil jahiliyah. Aku ni adalah rakan, kawan kepada Al-Abbas pada zaman jahiliyah. Faqadimtu li tijaratin, maka aku datang untuk berniaga, datang ke Mekah untuk berniaga. Fanazaltu ala Al-Abbas bin Abdul Muttalib bi Minan. Aku datang kepada Al-Abbas di Mina. Maknanya dulu Mina tempat perniagaan, tempat berhimpun orang di situ lah, kan? Di Mina tadi kan. Nabi pun berdakwah di situ selalu, kan? Di Mina tadi. Faja'a rajulun fanadhara ila asy-syamsi hina malat. Maka datang seorang lelaki, kata Afif Al-Kandi, datang seorang lelaki, aku tengok, dia tengok matahari ketika matahari dah condong, kan? Faqama, dia kata faqama yusalli, maka dia pun berdiri dan solat. Dia belum Islam, tapi dia riwayat cerita selepas dia Islam lah. Thumma ja'at imra'atun faqamat tusalli, kemudian datang seorang perempuan pula, datang solat juga. Thumma ja'a ghulamun hina rahaqal hulum, datang seorang budak yang dekat-dekat nak balik dah, umur budak tu lebih kurang 13 14 macam itulah, kan? Rahaqal hulum, maka dia juga bangun berdiri solat. Maka aku tengok, kata Afif Al-Kandi, aku pun tanya kepada Al-Abbas, man hadha? Siapa tu? Siapa ni? Dia kata, hadha Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibnu akhi. Ini Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, anak saudaraku. Yaz'um annahu nabi. Dia kata, dia dakwa kata dia ni nabi. Walam yutabi'hu ala amrihi ghairu hadhihi al-mar'ati wa hadha al-ghulam. Tak ada siapa ikut dia kecuali perempuan tu dan budak lelaki tu, budak lelaki tu. Dia kata, mana 3 orang lah Islam. Okay? Hadhihi al-mar'atu Khadijah bintu Khuwailid imra'atu, ni perempuan ni isteri dia.
Khadijah binti Khuwailid. Wa hadzal ghulam, budak tu anak buah saudara dia, Ali bin Abi Talib. Kata Afif Al-Kandi, wa aslama wa hasuna islamuhu. Dia kata, oh, Ali dah jadi Islam. Islam dia jadi baik. La wadittu, kan? Sesungguhnya aku ni sangat sukalah dulu kalau aku jadi orang Islam pada hari itu, aku jadi orang yang keempat Muslim. Aku ni sangat sukalah kalau tak ada lah. Penting kita kalau lah aku jadi sahabat Nabi seronok noh. Kalau lah aku boleh hidup zaman Nabi. Hidup zaman Nabi belum. Zaman Nabi belum tentu yang Islam, kan. Jadi macam tu. Kalau lah aku Islam pada hari itu, dia kata, aku jadi orang yang keempat Muslim, dia kata. Fayakunu li rubu'ul Islam. Itu dia. Ini di antara kelebihan Khadijah, yang mana dia termasuk di kalangan as-sabiqin, orang yang pertama sekali kepada Islam. Yang pertama lah Ali. Dalam rumah Nabi SAW, dia orang mula-mula sekali lah. Kita kata alal itlaq, dia orang mula-mula sekali lah. Sebab dia duduk dengan Nabi SAW. Dia yang tahu cerita dulu. Lepas tu baru kawan Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Siddiq hadhil ummah. Itu dia. Jadi maknanya banyaklah pahala Khadijah tadi. Kenapa? Kerana dia termasuk di dalam hadis orang yang memulakan sunnah yang baik dalam Islam. Berapa ramai wanita selepasnya sampai hari ini yang masuk Islam, maka dia dapat saham tu. Ini dia. Sebagaimana kata Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala dalam kitab Fathul Bari, dalam jilid yang ke-7 tu cerita dia. Kata Ibn Hajar, dia kata di antara maknanya kelebihan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, dia ni mendahului wanita umat ini, kan? Mendahului kaum wanita umat ini, kan? Dalam Islam. Maka dia telah melakukan satu sunnah bagi setiap mereka, setiap wanita yang beriman selepasnya, maka dia dapat pahala seperti mana mereka dapat, tak kurang pun pahala mereka. Sebagaimana yang sabit dalam hadis Nabi SAW, kata Ibn Hajar, annahu man sanna sunnatan hasanah, siapa yang buat sunnah yang baik, maka diamalkan dengan sunnah itu, ba'dahu, selepasnya, kutiba lahu mithlu ajri man amila biha, ditulis untuknya seperti pahala orang yang buat. La yanqusu, tidak kurang pun daripada pahala mereka sedikit pun. Ini dia hadis riwayat Muslim, hadis ni. Begitu juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana daripada rijal, kaum lelaki yang beriman selepasnya, kan, dia telah memulakan sunnah itu, maka dia dapat pahala tadi. Begitu hebat, kan, orang yang memulakan. Jadi kalau kita memulakan yang baik ni, kita maknanya orang ikut kita dapat pahala, tak kurang pun pahala orang lain. Sebab tu suruh kita sabiqu, maknanya dalam badiru bil a'mal, bersegeralah kamu dalam melakukan amalan saleh. Begitu juga berlumba-lumba dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Kalau kita jadi orang yang pertama, orang ikut kita dapat saham tu, MLM lah. Multi level marketing lah. Ini lagi hebat lah. Hak ni maknanya tak ada tandingan lah sampai hari kiamat lah, kan. Itu dia, hebat. Antara kelebihan yang kita sebut tadi lah, kelebihan dia bahawa dia tadi berseorangan sebagai isteri Nabi SAW, tak ada kongsi dengan siapa-siapa. Ini kelebihan dia lah, kan. Bila dah mari dia wafat tu, mana Nabi kahwin tadi, ramailah sebagaimana yang kita akan baca nanti, kan, isteri-isteri Nabi SAW. Itu dia. Jadi Nabi bersama Khadijah tadi berapa tahun? Nabi kahwin dengan dia 25 tahun. 25 tahun lagi Nabi duduk dengan dia. Bila umur Nabi 50 tahun dia wafat, kan. 53 tahun Nabi berhijrah ke Madinah. Itu dia. 25 tahun Nabi duduk dengan Khadijah tadi radhiyallahu taala anha. Panjang masa dia. Masa tu pun Nabi Nabi tak pernah buat benda yang dia tadi boleh menyebabkan dia cemburu. Macam tu sekali sayangnya Nabi kepada Khadijah tadi.
Disebut oleh Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Jadi kelebihannya Nabi selalu puji lah. Nabi selalu sangat puji Khadijah tadi kan. Disebut. Dia kata di sini rawa al-Bukhari bi isnadihi al-Imam al-Bukhari telah meriwayatkan dengan sanadnya kepada Aisyah. Sanad itu sampai kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Aisyah sendiri kata, "Ma ghirtu ala ahadin min nisa'in Nabi sallam, ma ghirtu ala Khadijah wa ma ra'aituha." Aku tak pernah rasa cemburu kepada isteri-isteri Nabi yang lain sebagaimana aku cemburu kepada Khadijah, padahal aku tak pernah tengok dia. Wa ma ra'aituha, aku tak pernah tengok dia, kata Aisyah tadi. Tapi aku cemburu. Dekat isteri Nabi yang lain dia tak cemburu. Dekat Khadijah dia cemburu. Pasal apa? Tengok. Walakin kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru dhikraha. Nabi selalu sangat yukthir ni membanyakkan sebut tentang Khadijah. Sikit-sikit sebut Khadijah, sikit sebut Khadijah kan. Sampai macam tu. Wa rubbama dhabaha asyata thumma yaqta'uha a'dha'a. Barangkali Nabi tadi sembelih kambing dan Nabi bagi-bagikan bahagian kambing tadi, kemudian dihantar kepada rakan-rakan Khadijah, kawan-kawan Khadijah, sebagai apa, kenangan dia kepada Khadijah tadi kan. Oh, kawan-kawan Khadijah yang masih hidup tadi dihantar, ni kepada si fulanah, ni kepada si fulanah, kawan Khadijah, ni kawan Khadijah. Itu dia. Dan dia kata farubbama qultu, dan barangkali aku pernah kata kepada Nabi sallam, ka'allam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah. Seolah-olahnya Nabi kata Aisyah tadi kan, ya Rasulullah, seolah-olah tak ada atas muka bumi wanita lain melainkan Khadijah ya ada no. Macam tu lah, macam sindir-sindir sikit kan. Atas muka bumi ni Khadijah seorang ya ada, orang lain tak ada dah. Macam tu lah lebih kurang. Kan? Maka Nabi tadi marah. Nabi kata innaha kanat wa kanat. Sungguhnya Khadijah macam ni. Dan dia ni memberikan kepada aku ni anak. Dia melahirkan untuk aku ni anak-anak, yang mana wanita lain, isteri-isteri lain semua tak melahirkan anak untuk aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara kelebihan Khadijah. Lagi tak apalah, lepas saya baca nota yang panjang pasal Khadijah lah, pasal ayat lain pun pendek-pendek ya, kan? Tapi saya rasa tak ada masalah apa kan. Ini sebagai maklumat tambahan kepada kita berdasarkan nas dan dalil-dalil yang sahih kan, insya-Allah. Jadi kalau tekak buku kita baca tu, kita baca sendiri pun boleh kan, di rumah kan. Kalau nak pergi habis buku, baca sendiri lah, habis cepat kan, tak ada masalah. Itu dia. Baik, kemudian Al-Imam Muslim rahimahullahu taala meriwayatkan dengan sanadnya juga kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Aisyah, kan, hadis yang sama juga sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, aku tak pernah cemburu pada wanita lain, isteri Nabi lain yang lain, kecuali seperti mana aku cemburu kepada Aisyah, kerana Nabi banyak sangat sebut pasal Khadijah. Maaf, itu dia. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal dengan sanadnya meriwayatkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Aisyah, adalah Nabi SAW apabila Nabi menyebut tentang Khadijah dan Nabi puji ke atasnya, puji sungguhlah, maka kata Aisyah, pada satu hari aku jadi cemburu, faghirtu yauman, aku cemburu, faqultu, maka aku kata, cemburu tadi nak simpan-simpan, tak boleh nak simpan dah, terus keluar kata terus kan. Dia kata faqultu ma akthara ma tadhkuruha hamra ash-shidqi qad abdalaka Allahu azza wa jalla biha khairan minha. Dia kata apalah Rasulullah dah sebut banyak sangat, disebut wanita yang wanita berbibir merah ni, maksudnya hamra ash-shidq, maksudnya wanita mulut merah ni kan, wanita segak lah, maksud dia gitulah. Allah Ta'ala dah gantikan yang lebih baik daripadanya. Dia sebut apa lagi? Hak mati-mati lah dia sebut apa lagi ni, Allah Ta'ala dah ganti hak lebih baik dah, kan? Itulah, lebih muda apa semua kan, lebih cantik apa semua. Dia sebut wanita bibir merah tu apa? Maksud Khadijah lah maksud dia, hamra ash-shidq. Maka Nabi kata ma abdalani Allahu azza wa jalla khairan minha, kata Nabi, Allah tak tukar ya kepada aku untuk aku yang lebih baik daripada Khadijah.
qad amanat bi. Kan Nabi kata, illah dia, sebab dia, sesungguhnya dia telah beriman denganku apabila manusia kafir kepadaku, dan dia membenarkan aku, wasaddaqatni id kadzdzabani an-nasu, ketika manusia mendustakan aku, wa wasatni bimaliha, dan dia menghiburkan aku, membantu aku dengan harta dia, id harramani an-nasu, ketika orang ramai mengharamkan harta mereka terhadapku, wa razaqani Allahu azza wa jalla waladaha, dan Allah Ta'ala rezekikan kepadaku anaknya, idh harramani ya auladun nisa'i, ketika aku tertegah daripada anak-anak isteri-isteri yang lain, tak dapat anak lah. Baik, hadis ni maknanya ditahqiq oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud. Maksudnya ditahqiq musnad kan, kitab Musnad Ahmad ni ada banyak muhaqqiq dah. Di antara Syuaib Al-Arnaud, dia kata hadis ni sahih lah, dia kata itu. Kemudian pengajaran daripada hadis ini sebagaimana disebut oleh Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari, disebut tentang pengajarannya. Dia kata bahawa thubutul ghirah, maksud dia sifat cemburu ni ada pada semua wanita. Sifat cemburu, tak kira lah isteri Nabi SAW pun ada sifat cemburu tu, ada. Wa annahu ghairu mustankar wuqu'iha min fadilatin nisa'i, maksudnya benda tu tak dapat diingkari, tak dapat dinafikan daripada wanita-wanita yang hebat ini, iaitu isteri-isteri Nabi SAW, terutamanya Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, kan? Dan sesungguhnya Aisyah, dia pernah cemburu, kanat taghar min nisa'in Nabi sallam, dia juga cemburu kepada isteri yang lain, tapi tak kuat lah cemburu dia. Ada juga sifat cemburu tu, tapi tak kuat. Dia punya karan tu tak kuat. Karan tu kita kata sikit-sikit je, kawan kita buat wiring, dia kena karan sikit, tangkap sini kata, kena sikit tangkap sini lah. Sikit lah, kalau kena tangkap semua maknanya masuk dalam rumah tu lah 3x6 tu kan, 3x6 kaki, maknanya matilah. Itu cerita dia. Baik, cerita Aisyah sendiri, dia sendiri yang cerita, bukan orang lain cerita, dia sendiri yang cerita. Itu dia. Jadi kata di sini, kata Ibnu Hajar, cemburu tu apa? Wa aslu ghirat, dia kata wa aslu ghiratil mar'ah, asal cemburu wanita tadi, man takhayyala mahabbata ghairiha akthara minha, dia sangka bahawa kecintaan suami dia tu kepada isteri yang lain lebih daripada dia. Masa tu timbullah perasaan cemburu. Jadi suami ni terpaksa lah duk reka ayat, macam-macam ayat, ayat pelembut lah apa semua kan. Balik beli hak ni, kalau duit banyak beli dengan gelang emas dengan apa kan. Jadi maknanya hak nak buka mulut tak jadi buka mulut, buka beg tak ada. Jadi tak marah apa semua. Jadi kawan tu macam-macam nak kena fikir kan. Jadi kalau kita mental lemah macam saya kan, kita duduk seorang sudah. Kalau mental kita kuat tak apalah kan. Itulah ada kawan-kawan yang mental dia lemah, lepas tu dia meninggal, lepas tu habis kan. Orang kata yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Hak tu dia bertinggal, hak nu pun lari. Tak ada apa, lari duduk seorang kan. Dulu orang duduk masak lah ni, masak Maggi sendiri, nak buat macam mana kan. Itulah. Jadi mental tak kuat, dia kena kuat mental dia. Ilmu kena kuat lah kan. Ilmu pelembut, daripada ilmu pelembut mana ada ilmu pelembut lain lah kan. Bukan kita kata benda ni bukan ada ilmu pelembut pada tak, ni benarnya ilmu Quran hadis lah. Itu dia, nak kena kuat sungguh lah. Dan kita boleh kongsi cerita, saya ada kawan, mungkin siapa-siapa ada kenal tak apalah, kalau kenal jangan duk sebut lah. Isteri dia sendiri kahwinkan suami dia, nampaknya lah. Isteri dia kahwinkan suami dia dengan adik-beradik dia, bukan adik-beradik ni lah, jauh jadi sedap, orang kata apa, sekerabat dengan dia lah kan. Macam tu. Nampak macam mana? Rezeki masing-masing kan. Rezeki masing-masing. Tu. Rezeki ya. Nak kata apa lagi? Wallahu ta'ala alam. Itu cerita dah. Cerita tentang cemburu tadi. Tak boleh nak nafi lah. Saya tak cemburu, jangan nak bohong lah. Ada kan? Benda tu ada dalam sifat fitrah tadi kan. Baik. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim tentang manaqib
kelebihan Khadijah tadi. Sudah baca dah. Cuma tentang hadis tentang Jibril alaihissalam bawa khabar, bawa salam daripada Allah Ta'ala kepada Khadijah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah ta'ala. Dia kata hadis sanad sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, katanya Ata Jibrilun Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala, Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dia kata, ya Rasulullah, hadhihi Khadijatu qad atat ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw syarabun. Dia Rasulullah, ni Khadijah dah datang dah. Khadijah datang bawa bekas makanan, bekas yang padanya ada idam. Idam ni apa dia? Lauk. Ataupun ta'am, atau makanan, atau syarabun, atau minuman. Kata Jibril, fa idza hiya atatka. Khadijah datang, Jibril nampak. Jibril kata kat Nabi, tu Khadijah datang. Bila dia sampai, ya kan, faqra 'alaiha salam, bacakan, sampaikan ke atasnya assalam min rabbiha, dari Tuhannya, wa minni, dan dariku. Allah Ta'ala kirim salam dekat Khadijah. Begitu juga Jibril alaihissalam kirim salam kepada Khadijah. Hebatnya, ya kan? Hebatnya wanita ni, hebat. Ummul mu'minin, ibu orang-orang beriman. Jadi gitu. Al-ummu madrasatun, kata orang Arab. Orang Arab kata apa? Al-ummu madrasatun idza adattaha adatta sya'ban tibal a'raq. Ibu tu adalah sekolah. Ibu tu adalah madrasah. Apabila engkau sediakan, engkau cari ibu yang baik untuk didik anak-anak engkau, maka kau telah menyediakan satu syab, satu jil, satu generasi yang sangat hebat. Tibal a'raq, kata orang Arab macam tu. Jadi al-ummu madrasatun, ibu adalah madrasah. Dia corak anak dia macam mana dia nak corak. Itu dia. Hebat ni wanita ni Khadijah, sampai, ya kan, sampai Allah Ta'ala kirim salam dekat dia, kan. Jibril pun kirim salam juga. Kemudian bukan takat tu saja, wa basyirha bi baitin fil jannati, berilah kabar gembira kepadanya dengan rumah dalam syurga, min qasabin, daripada qasab. Qasab ni lu'lu' mujawwafah wasi'ah, dia permata mutiara yang kita kata macam yang kosong macam tu, macam ni lah. Dia masa dalam dia kosong macam tu, kan. Yang tak tahu nak cerita macam mana. Lu'lu' mujawwafah wasi'ah, yang sangat luas, ya kan. Min qasabin la sakhab wala nasab, yang tidak ada bising riuh rendah dalamnya, dan tidak ada kepenatan dalamnya. Tak payah susah payah nak simpan sana, nak simpan sini, nak kena vacuum kapek dan sebagainya, nak cuci sawang dan tak ada. Tak payah. Ni. Jadi maknanya di situ, macam Al-Imam Ibn Hajar dan As-Suhaili dan yang lain, dia pun tafsirkan hadis tu. Bait, kenapa sebut rumah, tak sebut qasar, tak sebut istana? Tapi dalam hadis ni kata Jibril, wa basyirha bi baitin fil jannah, dengan rumah dalam syurga. Kenapa sebut rumah, tak sebut istana? Di situ ulama tafsirkan sampai macam tu sekali, kan. Rumah ni sebab apa? Sebagai ganti rumah dia dulu, dia penat duk jaga rumah dulu, bersih rumah dia apa semua, duk simpan tempat tidur, tempat tidur suami dan sebagainya. Ini maksud dia ganti rumah tadi, bait tadi, kata ulama menafsirkan hadis itulah. Tak disebut qasar, tetapi disebut bait, sebagaimana disebut As-Suhaili yang dicerita selepas itulah. Baik, ini cerita dia. Yang mana rumah tadi, istana tadi, tidak, maksud dia macam kal qasrul munif, istana yang tak ada tepi lah, luas sangat. Tu dia, luas sangat. Kita nak bayang, tak boleh nak bayang lah. Tengoklah, tunggu tengoklah. Tapi bila dah tengok tu tak boleh nak betah balik dah. Tengok je lah, kan. Maknanya kalau kita dah buat apa yang baik di dunia tu, itulah yang kita akan dapat, insya-Allah, di akhirat besok. Kemudian hadis dalam Bukhari Muslim jugalah, tentang hadis yang sama, bait min qasabin la saqaba fihi wala nasab. As-saqab ni maksud dia yang kita kata
tidak bunyi bising, tidak ada riuh rendah tu lah kan. Kadang-kadang kita di rumah kita ni, kita nak berehat, sakit anak kan, kalau tambah dengan cucu pula kan, dia jadi bising pun semua kita nak pergi tempat tak mana nak berehat ni kan. Itu dia. Sana tak ada. Yalah, dah macam mana anak-anak kita pun semua dah besar dah. Semua sebaya dengan kita dah. Anak-anak kita kan sebaya dengan kita dah. Semuanya dalam umur yang sama, akan ketinggian yang sama, tak ada rendah, pendek, panjang, tak ada dah, sama semua. Lepas tu janggut-janggut semua tak ada dah, macam ni tak ada dah. Nak kenal ustaz, nak kenal apa kalau masuk syurga tu, tak tahu lah macam mana. Wallahu ta'ala alam lah. Amrat ni maksud dia macam budak kecil yang umur 7 tahun 8 tahun tu kan, yang comel loteng tu. Mana wajah tadi tak ada make-up tak ada lah. Memang cantik lah. Semakin lama semakin cantik, semakin lama semakin cantik. Itulah dia dalam syurga. Yang adanya kanak-kanak, ada kanak-kanak, tetapi kanak-kanak yang Allah Ta'ala ciptakan selain daripada Bani Adam lah. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Waqi'ah tu kan, tentang as-sabiqun, as-sabiqun al-awwalun tu kan, yatufu alaihim wildanun mukhalladun kan. Maksud bertawaf, maksud dia mengelilingi mereka, datang pergi kepada mereka oleh kanak-kanak yang kekal abadi. Budak tu tak besar tu ya, sampai bila pun. Wildanun mukhalladun ka'annahum lu'lu' maknun, kan, seperti mana mutiara ataupun permata yang terpelihara tadi kan. Kanak-kanak tu dalam syurga. Nak tahu syurga, baca surah Al-Waqi'ah, surah Al-Insan ada juga, surah Ar-Rahman pun ada juga cerita tentang syurga. Tapi Al-Waqi'ah tu cerita panjang kan, ya, tentang ashabul yamin, ashabul shimal, as-sabiqun ya, kan disebut kan tentang ashabul yamin, apa yang mereka dapat, fi sidrin maqdud wa talhim mandud, kan, wa ma'in maskub wa fakihatin kathirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah. Allah sebut dalam Quran tentang ciri-ciri apa yang terdapat di dalam syurga. Sekali nak tidur tadi cuba buka surah Al-Waqi'ah juga, baca kalau nak baca lah. Tapi sunnahnya baca surah Al-Mulk. Kalau Waqi'ah pun boleh tengok juga kan. Bila dah masuk syurga tu, seronok. Mana menambahkan semangat kita untuk beribadat kan, nak syurga tadi. Itu dia. Baik, ada beberapa hadis lagi saya ringkaskan. Baik kot. Ada lagi nombor 5 lah. Sampai nombor 7 lah, tak apa lah. Ini saya bacalah. Baik, ada hadis ya. Ada pun kemuskilan, kalau kita baca hadis mungkin kita akan timbul rasa kemuskilan kan. Hadis tentang Nabi kata khairu nisaiha Maryamu binti Imran wa khairu nisaiha Khadijatu binti Khuwailid. Maksud sebaik-baik wanitanya adalah Maryam binti Imran dan sebaik-baik wanitanya adalah Khadijah binti Khuwailid. Dan ada hadis yang lain Nabi sebut kamula minar rijal kathirun, sempurna daripada kaum lelaki ini sangat ramailah. Walam yakmul minan nisa'i, tidak sempurnalah daripada kaum wanita illa Maryam wa Asiyah, kecuali Maryam dan Asiyah. Di sinilah sebagian ulama kata maknanya Maryam itu lebih utama daripada Khadijah. Itu dia. Kata sebagian ulama maknanya di atas seluruh wanita atas alam ni lah. Dan hadis yang lain Nabi kata laqad fuddilat Khadijatu ala nisa'i ummati, sesungguhnya diberikan kelebihan ke atas Khadijah di atas wanita umatku sebagaimana diberikan kelebihan Maryam di atas wanita sekalian alam. Ini sebagian ulama yang mensahihkan hadis ini, dia berkata Maryam lebih afdal ataupun lebih afdal daripada Khadijah alal itlaq lah, maksudnya secara keseluruhannya. Wallahu ta'ala a'lam. Mana yang
Rajih. Itu dia. Baik, sambung kita. Kemudian isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Saudah. Saudah. Beberapa hari sepeninggal Khadijah, beliau sallallahu alaihi wasallam menikahi Saudah binti Zam'ah Al-Qurasyiyah. Dia ni berumur lah. Dialah yang menghibahkan gilirannya untuk Aisyah. Kenapa? Kerana Nabi SAW pernah nak menceraikan dia kan, kita baca tu kan. Maknanya tapi dia nak, dia maksud dia wanita yang bijak lah. Dia nak jadi isteri Nabi SAW di dunia dan di akhirat. Maka dia bagi giliran dia kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, Saudah tadi. Itu dia. Kemudian Aisyah setelah menikahi Saudah, beliau sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Abdillah Aisyah As-Siddiqah binti As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Ummu Abdillah, dia maknanya dia ni kunyah dia Ummu Abdillah, walaupun dia tak ada anak, tapi dikunyahkan dengan anak kakak dia, iaitu Asma kan. Asma ada anak nama apa? Anak nama Abdullah bin apa? Anak kepada Asma Abdullah bin Az-Zubair. Abdullah bin Az-Zubair yang tadi kita sebut tadi, Az-Zubair. Nenek dia Safiyah lah. Kan? Safiyah. Jadi Zubair ni, siapa dia? Zubair dengan Nabi. Apa hubungan dia dengan Nabi SAW? Dia dengan Nabi jadi sepupu Nabi SAW lah, sepupu kan? Sepupu. Sebab mak dia Safiyah tu saudara kepada ayah Nabi SAW. Ya, Zubair sepupu Nabi kahwin dengan saudara perempuan kepada Aisyah. Jadi maknanya ada beradik, kahwin macam itulah, dia beradik kan? Kahwin sepupu macam itulah. Maknanya dapat anak nama Abdullah. Jadi Aisyah dia kunyahkan diri dia dengan Ummu Abdillah lah, walaupun dia tak ada anak. Tadi ambil nisbah kepada anak kakak dia, itu Abdullah bin Az-Zubair, yang dibunuh oleh siapa? Oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi Al-Mubir. Itu dia. As-Siddiqah binti As-Siddiq, wanita yang dibersihkan namanya dari atas langit yang 7. Kita baca kan kisah Aisyah kan, bagaimana dia difitnah kan, peristiwa Nabi balik daripada satu peperangan yang mana giliran tu giliran Aisyah. Jadi bila sampai Aisyah duduk di atas haudash maksud dia, kita kata satu rumah pondok kecil di atas belakang unta. Duduk dalam tu. Macam mana bila sampai satu tempat berehat, orang berhenti, maka Aisyah pun dia turun pergi buang air tempat jauh, dia buang air apa semua, dia balik. Dia duduk masuk pula tempat haudas tu. Kemudian dia teringat, dia tertinggal kalung dia tadi kan. Dia pergi cari pula, cari ambil. Tu mari tengok dah tak ada dah kafilah tadi, semua dah berlalu lah pergi. Tinggal Safwan yang di belakang tu. Safwan bin apa, ingat tak? Safwan bin apa? Tak ingat dah bin apa? Bin apa? Mu'attal. Jazakallahu khair. Kan? Jadi maknanya kawan tu dekat belakang. Tengok Safwan, tengok inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ni isteri Rasulullah. Maka diletakkan, didudukkan unta dia tadi. Maka Aisyah tadi naik ke haudas tadi, dibawa balik sampai ke Madinah. Itulah dia timbul hadithul ifki, kisah fitnah tadi yang dahsyat tadi kan. Aisyah tadi menangis siang malam kisah tu kan. Jadi kita baca kisah tu. Maknanya bagus, masya-Allah, kita pengajaran untuk kita lah. Macam mana peranan kaum munafikin tadi kan. Kaum munafikin tadi dalam merosakkan Islam, dan terutamanya kepada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Baik. Kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq. Sebelum pernikahan berlangsung, para malaikat telah memperlihatkan Aisyah kepada Rasulullah SAW dalam mimpinya. Ini penterjemah kata. Dalam mimpi ini penterjemah kata, berada dalam kain sutra. Malaikat tersebut berkata, inilah isterimu. Malaikat kata, inilah isterimu. Dalam Al-Bukhari, dalam kitab At-Ta'bir, bawah tu dia ada footnote dia. Nabi SAW menikah dengannya pada bulan Syawal dan usianya 6 tahun. Jadi usia ni juga jadi satu pertikaian kan, maknanya ada sebahagian pengkaji di sebelah India sana, dia ada keluar
etikal tentang tu. Mana dia kata Nabi kahwin dengan Aisyah bukan umur 6 tahun. Dia ambil teori apa semua. Jadi yang pentingnya kita kata riwayat dalam Al-Bukhari menyebut macam tu, maka tak disangkal lagi lah maknanya kan. Jadi Syekh di antara yang menjawab itu ada Syekh Saleh Al-Munajjid, dia jawab dalam dia punya laman web dia kan, tentang tu, tentang dia mempertikaikan Nabi ni mana tak munasabah kahwin dengan budak umur 6 tahun apa semua kan. Dia mari dari sudut tarikh kajian dia buat tadi kan. Tapi ala kulli hal dalam Al-Bukhari disebut macam tu, maka kita terima ala ra'si wal ain. Tapi dijawab oleh panjang lebar oleh Syekh Saleh Al-Munajjid tentang itulah. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menikahi gadis selain Aisyah, dan tak pernah turun pada beliau sallallahu wahyu ketika berada dalam selimut bersama wanita selain bersama Aisyah. Nabi ketika tidur dengan Aisyah tadi, masa tu turun wahyu, yang mana bersama isteri lain tak. Itu maksudnya. Aisyah adalah manusia yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya tak ada ta'arud lah, bukan ada percanggahan dengan peristiwa dengan apa nama cinta Nabi kepada Khadijah tu. Maknanya ni selepas Khadijah wafat. Legitimasi atas perbuatannya diturunkan langsung dari langit. Maksud dia, oleh kerana itu umat ini sepakat mengkafirkan mereka yang menuduh Aisyah berzina. Dikafirlah. Macam puak-puak Syiah Rafidah tadi, semua tadi kan, Imamiyah, Isna Asyariah tadi, mereka bukan takat tuduh, dia benci sungguh kat Aisyah ni, benci sungguhlah mereka kan. Sampai setiap kali 10 Muharram tadi ya, mereka akan sediakan seekor kuda ke apa-apa, mereka akan tikam kuda tadi, mereka niat macam tikam mereka kepada Aisyah tadi kan. Bencinya sungguh mereka kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Begitu juga benci mereka kepada para sahabat yang lain, Rafidah, Ar-Rawafid tadi kan. Beliau adalah isteri Nabi SAW yang paling faham tentang agama dan paling tinggi ilmunya. Maksud dia duduk dengan Nabi SAW, banyak riwayat-riwayat hadis yang diriwayatkan kepada Nabi SAW. Maknanya dan ada hadis-hadis yang dia tidak sepandangan dengan sahabat-sahabat yang lain. Macam dengan Ibnu Umar, dengan Umar Al-Khattab, dengan Hudzaifah bin Al-Yaman, semua hadis maksud dia macam dia kata, sehingga dia kata tak betul ni. Mana mungkin Nabi cakap macam ni? Maksud dia gitu. Dia kata macam tu. Contoh hadis al-mayyit yu'adzab bi bukai ahlihi. Kan? Alaihi wa kama qala Nabi sallam. Mayat disiksa dengan sebab tangisan keluarganya atasnya. Ketika Umar Al-Khattab meriwayatkan hadis tu, Ibnu Umar meriwayatkan hadis tu, Aisyah kata, mana boleh? Ini bercanggah dengan Al-Quran. Sebab Aisyah dia akan membentangkan hadis di hadapan Al-Quran. Kalau hadis tak selari dengan Al-Quran, dia tak terima. Sebab apa? Sebab dia kata, Allah kata wala taziru waziratun wizra ukhra, orang lain tak tanggung dosa orang lain. Pasal apa Nabi kata pula kawan ni menangis dengan kawan ni disiksa dengan sebab tangisan keluarga dia? Padahal hadis itu memang sahih. Jadi macam mana nak taufiqkan di antara dua hadis ni? Jadi nak taufiqkan, satukan, nak selarikan antara dua hadis ni, kata ulama, maknanya sekiranya mayat tadi dia sebelum mati dia mewasiatkan kepada keluarga dia, dia kata kalau aku mati esok tolong teriak untuk aku lah, tolong menangis untuk aku lah, kan? Tu siap mungkin bagi upah lagi, suruh menangis meratap ke atas jenazah dia tadi kan. Kalau dia wasiat macam tu, dia akan disiksa, kata ulama, sebagai nak mentaufiqkan di antara dua hadis tu. Itu juga hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu taala anhu, kisah dia berjalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di satu kawasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam kencing dalam keadaan berdiri. Maka Aisyah kata, siapa kata Nabi kencing berdiri maka dia berdusta. Siapa kata Nabi kencing berdiri maka dia dusta. Maknanya gitu. Tak semua hadis sampai kepada sahabat-sahabat tadi. Ada hadis sampai kepada sahabat ni, ada hadis tak sampai kepada sahabat ni. Jadi tak semua sahabat sampai hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam Aisyah tadi lah, orang yang paling rapat, paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hadis yang tak sampai dekat dia. Itu cerita dia. Baik. Tapi di antara orang yang paling tinggi ilmunya dan paling banyak hadis, di antara orang yang paling banyak lah riwayat dia. Tapi yang paling banyak sekali Abu Hurairah lah, sampai 5375 hadis dalam Sahih Al-Bukhari itu kan. Hadis tu. Baik. Ini juga seorang yang faqih lah, faqih ni maksud dia yang faham dalam bab hukum hakam.
Bahkan wanita paling faham pada umat ini dan paling tinggi ilmunya secara mutlak. Para pembesar sahabat pun biasa merujuk kepada perkataannya dan minta fatwa darinya. Dia ada fatwa Aisyah tadi kan, fatwa-fatwa sahabat tadi. Antara yang menurut fatwa tadi adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sebahagian sumber mengatakan beliau pernah hamil namun keguguran, akan tetapi berita ini tidak memiliki sumber yang sahih lah, sumber yang pasti, kan? Tak ada dalil yang kuat mengatakan dia pernah hamil. Ini hanya qila, ruwiya. Nah itu. Kemudian isteri Nabi yang seterusnya, nombor 4, Hafsah. Selanjutnya beliau SAW menikah dengan Hafsah binti Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Menurut riwayat Abu Dawud, Nabi SAW sempat menceraikan Hafsah dan kemudian merujuknya kembali. Itu dia, Hafsah. Dia footnote, dia cerita tentang tu lah. Dia punya apa? Riwayat dia kan, bawah tu. Kemudian Zainab binti Khuzaimah. Kemudian Nabi SAW menikah dengan Zainab binti Khuzaimah bin Al-Harith Al-Qaisiyah, berasal daripada Bani Hilal bin Amir. Ia meninggal 2 bulan setelah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ummu Salamah ni kisah dia kita tahu kan. Kisah dia juga panjang lebar kan. Pernah baca kisah Ummu Salamah kalau kita baca kitab sirah, terutamanya sirah Ar-Rahiq Al-Makhtum, semua dicerita tentang macam mana hijrah Ummu Salamah. Ingat tak kisah tu? Kan? Menikah. Setelah itu Nabi SAW menikah dengan Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah Al-Qurashiyah Al-Makhzumiyah. Nama Abu Umayyah adalah Hudzaifah bin Al-Mughirah. Inilah isteri beliau SAW yang paling akhir meninggal dunia, namun riwayat lain mengatakan bahawa yang terakhir adalah Safiyah. Baik, tentang Ummu Salamah ni mungkin kita bercerita sikit kot, ulang kaji balik kan. Ketika dia dengan suami dia bersiap-siap untuk berhijrah ke Madinah, kan? Bila dah siap-siap, mana keluarga dia tahu, keluarga sebelah isteri dia tahu, kan? Sampai dah keluar, dah pergi sampai satu tempat tu, dia dengan Salamah lah, anak dia, mak dia Ummu Salamah, Abu Salamah dan anak dia Salamah tadi. Bila sampai di situ, keluarga Ummu Salamah datang. Dia kata, kamu nak bawa anak kami ni ke mana? Nak bawa dia pergi ke tempat jauh apa semua, jauh daripada kami, tak boleh. Kan? Kamu dah ambil daripada kami, kau nak bawa ke tempat lain pula, tak boleh. Itulah lebih kurang. Maka dia rampas, dia ambil. Kan? Dipisahkan Ummu Salamah dengan suami dia. Datang pula keluarga Abu Salamah, bergaduh pula dengan keluarga Ummu Salamah tadi. Ini pakat tarik menarik. Kau ni dapat anak Salamah tadi kan. Salamah dia ambil oleh keluarga Abu Salamah. Mak dia tadi dia bawa balik ke keluarga Ummu Salamah. Maka suami dia tetap berhijrah seorang-seorang. Hijrah seorang-seorang dia. Tinggallah anak dia di sana, isteri dia di sana, seorang hijrah. Berat tu. Kita ni macam mana kan? Baru menikah, anak seorang pula nak tinggal isteri, tinggal anak macam tu, dalam keadaan terpaksa tinggal. Hijrah. Setahun dia menangis. Tiap-tiap pagi dia duduk tempat dia pisah tadi kan, duduk menangis. Sampai setahun menangis. Anak tak ada, anak orang ambil, anak keluarga sana ambil. Orang kata waris dia lah, waris sebelah lelaki kan, ambil anak. Jadi sampailah satu masa seorang tu dia kesian, dia tengok. Dia kata, hampa tak kesian ke tengok dia tu, anak hampa tu duduk menangis tiap-tiap hari sampai setahun macam ni, keadaan dia tak kesian ke? Lepaskanlah dia pergi kepada suami dia. Ya. Jadi maknanya dia pun tengok kesian. Tak apalah, kamu pergilah kepada suami kamu, pergilah. Anak dia pula kan, dia pun pula sana, kamu tak kesian ke kamu pisahkan anak dengan ibu dia, dengan ayah dia apa semua? Kesian pula, dah setahun lama ni, hati pun dah jadi sejuk kot. Maka bagilah anak tadi kepada mak dia. Dia pun siap-siap lah, kan? Berhijrah. Dia anak dengan ibu je nak berhijrah daripada Mekah ke Madinah kan. Bukan naik bas express macam kita ni, bas. Kan tak? Naik unta tadi kan, naik unta. Jalan mungkin jalan yang sama kot kan. Wallahu alam lah. Mungkin kot jalan yang kita lalu lah ni. Mungkin wallahu alam lah, tak tahulah.
kan? Yang lorong jalan lama tu, jalan. Sampai jumpa seorang apa nama yang baru balik berniaga, apa nama, Osman bin Maz'un kan. Dia nak pergi mana ni, dia kata ni? Aku nak pergi hijrah ke Madinah kat suamiku. Oh, kamu seorang ni. Kamu tak boleh dibiarkan seorang macam ni. Biar dia aku hantar dia. Dia hantar dia. Jadi kata Ummu Salamah, dia cerita balik kisah hijrah dia dan kisah Osman tadi, seorang yang hebat sungguh, yang bagus sungguh. Zaman dia musyrik masa tu, belum Islam. Tapi bagus sungguh dia. Sampai tempat RNR, perhentian tadi kan, pokok-pokok mana-mana, dia akan turunkan unta dia akan pergi jauh, kan? Maka Ummu Salamah dengan anak dia turun apa semua, berehat bawah, dia pun ambil unta tadi, pergi ikat kat mana-mana, dia berehat di sana. Sampailah dia bawa sampailah dekat Madinah tu. Dia kata, di sekampung tu lah suami kamu duduk, kamu pergilah. Ya, dah nampak kampung dah. Dia berasa tenang hati dia. Dia pun tinggal ke Ummu Salamah dengan anak dia Salamah tadi. Dia pun balik ke Mekah tadi kan. Itu Osman bin Maz'un. Dia kata, aku tak pernah jumpa lah kan, orang musyrik yang cukup hebat macam masa dia musyrik lah. Akhirnya dia Islam jugalah Osman tadi kan. Osman bin Maz'un kan siapa? Anak pun dah tak apa nak ni dah kan, dah jadi itu. Tak pernah ingat. Itu kisah kita baca dalam hadis lah. Baik, ada masa lagi 2 minit lagi. Ustaz berkira 2 minit ya. Esok ada kelas tempat lain pula kan. Itu dah. Baik. Ni panjang ni. Ni panjang cerita ni. Kan? Tak apa. Perbezaan tentang wali dalam pernikahan Ummu Salamah. Para ulama berbeza pendapat tentang wali yang menikahkan Ummu Salamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Sa'ad berkata di kitab At-Tabaqat, wali yang menikahkan Ummu Salamah adalah Salamah bin Abi Salamah. Maksud anak dia kan. Anak dia kawinkan dia. Maksud dia suruh anak dia jadi wali. Bukan keluarganya yang lain. Ketika Nabi SAW menikahkan Salamah bin Abi Salamah dengan Umamah binti Hamzah yang dipersengketakan oleh Ali, Ja'far dan Zaid, maka beliau SAW bersabda, apakah aku telah membalas Salamah? Maksudnya balas budi lah, kan? Beliau SAW berkata seperti itu kerana Salamah telah menikahkan beliau SAW, bukan keluarga Ummu Salamah yang lain. Hal ini disebutkan dalam biografi Salamah. Ibnu Sa'ad sebut dalam kitab Tabaqat ya. Kemudian dalam biografi Ummu Salamah dari Al-Waqidi ni seorang yang dhaif lah. Kalau riwayat cerita ni Waqidi ni dhaif lah. Disebutkan Majma' bin Ya'qub menceritakan kepada aku dari Abu Bakar bin Muhammad bin Umar bin Abi Salamah dari ayahnya bahawa Rasulullah SAW meminang Ummu Salamah pada anaknya Umar bin Abi Salamah. Maka dia menikahkan ibunya dengan Rasulullah SAW, sementara saat itu dia masih kecil. Itu dia. Tu bawah tu footnote dia 112 bawah tu kan. Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqat dia jilid 8 muka 98 dari Al-Waqidi, namun dia seorang perawi yang ditinggalkan meski ilmunya sangat luas. Itu dia. Kemudian Imam Ahmad berkata, Al-Imam, dia kalau dari sudut kita kata grammar ni, kalau letak Imam Ahmad tu tak kenal lah. Dia Al-Imam baru kenal. Di sudut ni lah, di sudut grammar. Kalau Imam Ahmad, Imam bagi kepada Ahmad tadi. Tapi kalau Al-Imam Ahmad tu badal lah, ganti Al-Imam tu, dia itulah Ahmad, dia itulah Al-Imam. Tapi kalau Imam Ahmad dari sudut grammar lah kita kata, dari sudut bahasa kita ni orang faham lah, dari sudut bahasa Arab tu dia kena Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim. Tapi kalau Imam Bukhari, Imam Muslim, maknanya kita cakap tu, maknanya kalau orang yang detail pada grammar dia kata cakap tak betul ni kan. Tapi kalau biasa tak ada masalah apa, kita faham itulah. Baik, Al-Imam Ahmad berkata dalam Al-Musnad, Affan menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abi Salamah menceritakan kepada kami, Thabit menceritakan kepada kami ni, qala hadatsana ni. Maksudnya akhbarana apa semua kan. Dia berkata Ibnu Umar bin Abi Salamah menceritakan kepada aku dari ayahnya, dari Ummu Salamah. Kita ni kalau dengar dari ni boring lah. Dari apa, banyak dari sangat ni kan. Kalau Urdu kata dari ni janggut. Betul dia. Baik. Bahawa ketika masa iddahnya dari Abu Salamah berakhir, Rasulullah SAW mengirim utusan kepadanya. Ummu Salamah berkata, selamat datang untuk Rasulullah SAW. Sesungguhnya aku ni wanita
pencemburu. Aku ni sangat cemburu, aku ni kuat cemburu. Tu dia. Aku juga masih memiliki anak kecil dan tidak ada seorang pun dari waliku yang berada di tempat ini. Dalam riwayat ini disebutkan, lalu dia berkata kepada puteranya yang bernama Umar, berdirilah, nikahkan Rasulullah SAW. Maka Umar pun menikahkannya. Ini dia. Baik, panjang lah. Akan tetapi riwayat berhenti ni lah, kan? Akan tetapi riwayat ni perlu ditinjau kembali. Berhenti kat sini lah, insya-Allah. Kan? Itulah dia. Okey, ada soalan apa? Alhamdulillah, jelas ya. Insya-Allah. Itulah dia. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah silap daripada saya, kekurangan itu daripada saya. Al-ma'sum man 'asamahullah. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم